Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis pada malam ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba wa law syi'ta ja'alta sa'ba sahla rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuan Imam Bilal Al-Musi dan kuasa muslimin muslimat dan umat Allah SWT, alhamdulillah. Dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri kepadanya. Moga-moga dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala ini melayakkan kita untuk bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa-siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya. Kehidupan kita di dunia ini merupakan penyaksian kali kedua Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta sekali lagi untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan ini. Di kehidupan roh dahulu Allah Subhanahu wa taala telah bertanya pada kita semua, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Ya, benar, engkau Tuhan kami, bahkan kami menyaksikannya. Syahidna, perkataan syahidna, kami menyaksikan. Dan ini ruh telah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kali kedua bila kita berada di sini, dilahirkan, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita diminta untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, lalu dijadikannya sebagai satu rukun Islam, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan sekadar mulut, akal kita pun kena menyaksikan, hati pun kena menyaksikan, ruhnya pun kena menyaksikan semula bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini penyaksian. Sesiapa yang tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang menyaksikan mungkin sekadar penyaksian sekadar mulut. Hatinya tidak menyaksikan, dia jadi munafik. Kan? Dia menyaksikan la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, tapi hatinya tidak membenarkan. Jadi munafik mulutnya sahaja Islam tapi hatinya tidak. Ada orang dia tolak terus, maksudnya tidak menerima penyaksian, jadi kafir. Ada orang sampai kepada muslim, mukmin, muhsin pada Allah Subhanahu wa taala, benar penyaksian dia. Semua peringkat menyaksikan tiada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di tajuk kita pada malam ini, hikam yang ke-176 ni. Betul. Allah hanya menerima amal dan hati yang sepenuhnya ditujukan kepadanya. Siapa yang buat amal nampak yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia belum ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia berbentuk ukhrawi ataupun duniawi, sama ada berbentuk dunia ataupun berbentuk di akhirat. Kalau hatinya memandang kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia belum lagi benar-benar menyaksikan ianya datang daripada Allah, ataupun ianya melakukan amal itu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebut sebagai ikhlas. Macam mana hati itu nak ikhlas kalau dia tak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hati itu dia nak ikhlas kalau sekiranya melakukan perbuatan masih nampak dirinya yang melakukan perbuatan tersebut? Tak sampai pada ikhlas. Bahkan
Kalau sekiranya terdinding lebih tebal, maksudnya dia akan nampak dia akan berlakulah dalam dirinya ujub, riya yang lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dinding-dinding yang terbina. Matan dia pada malam ini, kama la yuhibbul amal al-mushtarak, kadzalika la yuhibbul qalb al-mushtarik. Al-amal al-mushtaraka la yaqbaluhu wal qalbul mushtariku la yuqbilu alaihi. Sebagaimana Allah tidak menyukai amal yang tidak sepenuhnya baginya, Allah juga tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya baginya. Amal yang dibuat tidak sepenuhnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat diterima amal ni ialah dia mesti benar dan ikhlas. Dua syarat ni mesti datang sekali. Satu benar, yang kedua ikhlas. Amal soleh dan dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mereka yang boleh sampai kepada benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka hanya nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka hanya nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian dia ada proses untuk sampai kepada sehingga dibukakan hati untuk nampak Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah melalui proses pengenalan, dia panggil proses kenal. Kita belajar tauhid dulu, belajar tauhid untuk sampai pada hati benar-benar kenal Allah Subhanahu Wa Taala ialah melalui proses ilmu tauhid. Kita belajar bagaimana datangnya, dengan pertama dengan cerapan. Apa ni, kita melihat dulu ni pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, nampak perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diam, gerak, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benarkan dulu. Maksudnya benar ni maksudnya kita mentauhidkan dulu. Ni siapa yang buat? Ni siapa yang buat? Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh dah benar begitu, maksudnya qada dan qadar kita boleh terima lah. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh terima. Ini daripada siapa? Daripada Allah. Boleh terima, redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak jadi lagi orang dapat rezeki banyak kita dengki ataupun kita pandang hina kepada seseorang. Tidak akan jadi begitu, sebab kita tahu yang buat tu semua ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan jadi permusuhan. Allah Ta'ala nak bagi pada siapa dia bagi. Tidak ada iri hati, tidak sakit. Kenapa jadi begitu? Sebab dia tahu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah. Dan bila datang orang jahat depannya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dia perintah kau untuk berdakwah, untuk mengajaknya kepada kebaikan. Kalau kita jumpa dengan orang yang baik, kita disuruh untuk berkawan dengannya. Yang datangkan tu semua ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nampak semuanya datang daripada Allah, perbuatan kita boleh mentauhidkan semua perbuatan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mudahlah kita menerima apa sahaja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, orang Islam ni tidak akan jadi kuat sampai bila-bila pun tidak akan jadi kuat bila tidak bersatu hati, tak bersama. Tak boleh jadi sebagaimana hadis Rasulullah menyebut, mukmin itu bagaikan sebatang tubuh. Orang mukmin itu bagaikan sebatang tubuh. Kalau mana-mana anggota yang sakit, semuanya akan terasa sakit. Tapi hari ini dia tak tahu, dia bahkan Muslim menyakitkan Muslim yang lain. Bukannya dia rasa sakit dengan tu, tidak, tapi dia pula menyakitkan kawan dia yang lain, dan dia tak terasa apa pun dengan apa yang dia buat. Kalau begitu, dia katakan belum lagi benar-benar beriman seorang itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak benar-benar beriman seorang itu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Ini kenapa jadi begini? Kerana tidak memahami ataupun tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi prosesnya ialah
kenal dulu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, terima dulu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia pergi kepada tauhidul asma, pergi pada mentauhidkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Mani', Al-Mu'ti, Al-Muhyi, Al-Mumit, semuanya dialah yakni Allah Subhanahu Wa Taala datang nama. Dia tak akan pergi kepada nama. Tapi tak boleh kita ni sekadar bercakap. Dia pergi terus pada bypass Allah, semua tak boleh begitu. Dia mesti peringkat. Dia mesti peringkat. Dia tak boleh lompat gitu, jam gitu. Kalau jam gitu terus jadi rosak. Rosak macam mana? Rosak jadi macam kes Al-Hallaj contohnya. Tu dia jam. Sebab kita tak faham, dia jam sana terus. Dia sampai pada hakikat terus. Lalu dia panggil apa nama ni? Terkeluar daripada mulutnya satu yang bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi prosesnya mesti berlaku dulu tauhid perbuatan, tauhid nama, tauhid sifat, kemudian baru apa pada tauhid zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia cerita kita untuk kita dulu daripada awal supaya kita dapat memerhatikan, boleh masuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kama la yuhibbul amal mushtarak, sebagaimana Allah tidak menyukai amal yang tidak sepenuhnya bagi Allah. Allah juga tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya baginya, yakni bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-amal mushtarak, tampaknya ada kitab tu dia boleh ikut. Al-amal mushtarak, amal yang tidak sepenuhnya ni amal yang berlaku sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya riya, contohnya ujub, contohnya talab iwad. Talab iwad ni ialah minta ganjaran. Buat amal ibadat minta ganjaran. Tu dia nampak ganjaran. Dia bukan buat amal tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala, minta ganjaran. Apa ganjarannya? Ganjarannya untuk anak-anak. Gula-gula ni untuk anak-anak, kan? Pergi kedai bagi upah sikit 20 sen. Tu untuk anak-anak. Hati yang belum cukup kuat dipanggil hati mu'allaf. Mu'allaf ni hati yang nak dijinakkan. Datanglah sini masjid, datanglah masjid, penuhkan masjid. Dah disebarkan semua dah video tentang tu yang pengusi masjid apa tu yang kat Temeloh tu. Dan saya rasa semua penduduk kita ni yang tu dia dah terima lah. Terima baca, tak datang juga. Nak kena kempen juga, nak kena Haji Zaid nak kena turun juga ke rumah-rumah, ketuk pintu. Betul kan. Habis tak datang juga, belum lagi terbuka kan. Kena datanglah masjid, semua ada kan. Sebab ni bau kipas besar kot, belum letak aircon. Dia kalau letak aircon insya-Allah ramai lagi kot. Cuba dulu buat kecil. Tak penuh juga, tak tahu datang mungkin, Allahu alam kata. Tapi kalau buat sesuatu kerana sesuatu, dia panggil amal kamu itu masih lagi amal yang mushtarak, amal yang bersekutu dengan sesuatu yang lain, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang masjid sebab apa? Ustaz mestilah sembahyang dekat masjid, takkan sembahyang dekat rumah. Gitu kan. Itu amal mushtarak lah tu. Ni kenapa datang masjid? AJK memang kena datang sembahyang masjid. Gitu kan. Ada contoh. Ni kenapa awak ni? Sebab saya begini, saya begini, saya begini. Maka disebut sebagai amal mushtarak, amal yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Bagi contoh pada kita, riya, ujub, talab iwad, dia boleh kiaskan dengan yang lain. Begitu juga Allah SWT tidak suka kepada hati yang tidak sepenuhnya bagi Allah, disebut sebagai qalbul mushtarik, hati yang masih menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh hubbud dunya, cintakan dunia. Hubbul khususiyah, nakkan khususiyah. Contoh nak jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala, buat amal ibadat ada niat nak naik maqam, naik maqam. Nanti kita punya muka bercahaya dan sebagainya, percakapan kita jadi baik, mudah orang terima dan sebagainya. Tapi dia buat amal tu kerana benda tu, dipanggil sebagai qalbul mushtarik.
Amal yang tidak sepenuhnya baginya tidak diterima, tidak dia terima. Dan hati yang tidak sepenuhnya baginya tidak dipedulikan olehnya. Penjelasan, kerana itu Allah Ta'ala sangat membenci orang-orang munafik, kerana hati mereka tidak pernah berada di tempat yang tetap, tidak sepenuhnya. Dalam satu hadis Rasulullah menyebut, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarikahu. Siapa yang melakukan amalan, satu amalan yang berlaku syirik padanya, yakni ia menyekutukan aku padanya selain daripada aku, taraktuhu, aku tinggalkannya, wa syarikahu, dan apa yang disekutukannya, apa yang disyirikannya. Ini buat sesuatu kerana yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak sampai pada situ? Kecuali kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Mata nampak, tidak ada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akal juga tidak nampak yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati tidak syirikan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak nampak selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru amal kita ni benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, keadaannya macam mana amal yang kita buat ni? Amal yang kita buat akan lagi berlaku hisab lah. Masih berlaku hisab. Contoh, kita datang solat hari ini, ada sesuatu. Jadi sesuatu itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedekah, ada sedekah kerana sesuatu yang lain, ya hisab dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia hanya buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang lain, maka tidak ada berlaku hisab lah. Akan berlaku hisab yang mudah, hisaban yasira. Itu tuan-puan, saya ini saya tak kongsi lagi dia punya tu, nanti lepas isyak nanti kita kongsikan doa tu. Doa hadis riwayat Ibn Hibban dan beberapa imam yang lain. Cuma saya suka riwayat Ibn Hibban ni sebab dia masukkan kalimah Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Allah, wahai Tuhanku, aku minta daripada Engkau supaya aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Bukankah kita dah saksi asyhadu an la ilaha illallah, Ustaz? Ya, memang kita dah saksi, tapi hati tidak menyaksikan yang Allah Subhanahu Taala, bulat Allah kerana Allah Subhanahu Taala. Jadi minta dengan Allah Subhanahu Taala, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita ni menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga hati kita ni menyaksikan, benar-benar menyaksikan sebagaimana ia berada di alam ruh kembali. Hati ni dia dah menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyaksikan kali kedua, pasti dia akan tahu bahawa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menyaksikan, jadi sebut minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, senjata kita yang paling kuat. Jadi kita dah buat amal ibadat, tak juga tu Ustaz, dia datang juga tu kerana yang lain daripada Allah. Sebab hati itu belum benar-benar menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta, mata kita dah nampak dah, tak ada yang lain dah ni. Semuanya tu, akal kita pun fikir betul lah, takkan boleh berlaku sendiri, takkan kipas tu boleh pusing sendiri, mesti ada elektrik yang memusingkan dia, takkan berlaku. Ada seorang muslimat, dia tanya, Ustaz, apa tujuan Allah Ta'ala ciptakan malaikat? Itu tak tahu saya, wallahu alam. Apa tujuan Allah Ta'ala ciptakan malaikat? Tak tahulah. Adalah tugas. Kan Allah Ta'ala boleh buat sendiri semua. Ya, kalau Allah Ta'ala buat sendiri semua, jadi tak perlulah ada makhluk semua. Tapi kalau Allah Ta'ala buat sendiri, memanglah hakikatnya tidak boleh berlaku sendiri. Kita nak gerak tangan pun tak boleh kalau tanpa bantuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi kita angkat, tak ada angkat tangan. Jadi, tapi disusunkan sistem itu, adanya malaikat. Tuan-puan ingat, kita boleh ada ilmu ni tanpa diberitahu oleh malaikat ke? Kita duduk ingat, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, kita boleh ingat tu. Kalau malaikat yang tugasnya menghantarkan ilmu itu, menghantarkan ilmu itu pada kita, kita ingat otak ni dia boleh gerak sendiri ke? Tak boleh. Jadi tugas dia tu, tugas malaikat. Jadi kenapa tak perlu ada malaikat? Sebab untuk jadikan sistem
Kalau tidak, tak jadi sistem. Contoh macam kipas tu, apa yang menggerakkannya? Elektrik. Boleh tak dia gerak tanpa elektrik? Boleh. Allah Ta'ala boleh saja buat tanpa elektrik, tapi dia tak akan jadi sistem lah, kosong je. Macam mana benda ni boleh berlaku? Jadi manusia tak boleh tu. Jadi kena letakkan sistem, baru terjadinya perkara tu. Jadi kita lihat kipas yang bergerak pasti ada elektrik. Kalau itu datang daripada mana? Akal kita cari memang jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang menggerakkannya, sebenar-benar boleh menggerakkannya kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma sekarang ni hati tu belum lagi benar-benar. Hati belum lagi benar-benar menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi doa tadi kita minta supaya hati menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka, wahai Tuhanku, ku minta daripada Engkau, anni ashhadu, sesungguhnya aku menyaksikan Engkau, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau. Nanti lepas isyak nanti kita share. Ada yang sahabat-sahabat kita dah hafal yang ni, doa ni. Masa mana nak guna, nak amalkan dia? Masa sujud terakhir. Tapi dengan imam tak payah. Dengan imam dia bangun je, ikut je imam suruh bangun, kita bangunlah. Kita sujud lagi tu, tu tak dengar perintah imam tu, tak dengar perintah ketua, yang kurang afdal. Kita sujud lama lebih afdal. Tak, sujud sendiri nanti. Masa mana? Kalau ada kesempatan, masa sebelum bagi salam, baca Allahumma inni as'aluka bi anni. Dah banyak dah ustaz doa kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, satu. Lepas tu minta lagi jauh daripada azab kubur, daripada fitnah dajjal. Satu. Panjang ustaz. Panjang. Nanti masa sembahyang sunat, nanti sembahyang sunat, sujud terakhir minta Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya bila baca hadis Rasulullah menyebut moga aku diberikan daripada umat aku ni 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Jadi antara doa yang kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang tidak dikena hisab ni adalah orang yang kena Allah dan tidak ada keluh kesah dalam diri dia lagi. Apa sahaja yang ditakdirkan oleh Allah, orang tu bakal masuk syurga tanpa hisab. Jadi 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab. 70,000 ni sikit. 70,000 ni sikit. Jadi saya duduk cari godek lagi tengok dia punya hadis tu. Rupanya dalam riwayat Imam Ahmad ada menyebut lagi, Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tak minta tambah lagi? Rasul kata, ya aku minta tambah. Lalu ditambahkan seorang daripada 70,000 itu membawa lagi 70,000. Jadi 70,000 kali 70,000 lebih kurang 4.9 juta. Betul? 70 kali 70 lebih kurang 4.9 juta. Jadi 4.9 juta. Sayyidina Umar tanya lagi, engkau tak minta tambah lagi ya Rasulullah? Ya aku minta tambah lagi. Lalu ditambahkan satu lapis lagi 70,000. Jadi ada 3 lapis 70,000. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan kita salah satu daripadanya. Syaratnya ialah kamu kena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sahaja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati tak persoalkan lagi apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa macam ni? Jangan soal lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau engkau dah kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidak ada lagi kenapa ataupun keluar angin je. Gitu kan? Tak puas hati. Nak sebut kat mulut sekarang nampak sangat kita ni tu jahil. Dah belajar kenal Allah tapi masih lagi tu. Tapi kadang-kadang dia keluar juga angin. Gitu kan? Tak puas hati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa jadi tak puas hati ni? Pernah tak kita dengan mak kita bila tak puas hati kita, wala takullahuma uffin. Kan? Dengan ibu pun tak boleh. Wala takullahuma uffin, dengan ibu pun tak boleh. Jasanya ialah ngandung, keluarkan kita, didik kita sampai besar, itu pun tak boleh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bukan sekadar mengeluarkan engkau daripada tiada diadakan dan sampai sekarang ni dia jaga engkau. Lalu kita kata dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berarti engkau tak kenal mak engkau tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi doa tu moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita dalam 70,000, tak kisahlah lapisan mana, yang hatinya boleh menerima penuh
Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaan begini, insya-Allah kita akan buat amal, tidak akan ada lagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat nampak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hati itu dah menyaksikan, dari segi ilmu kita dah menyaksikan, dari segi ilmu mata nampak, akal dah boleh fikir, memang semuanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tak puas lagi, tak puas hati lagi, bergaduh lagi bergaduh lagi. Kenapa dia tu dapat lebih daripada saya? Kenapa dia tu lebih mulia daripada saya? Kenapa keturunan dia Said, saya tak dilahirkan dalam Said? Ada juga kata, nak lahir dalam Said juga. Kenapa saya tak lahirkan di Mekah? Kenapa saya tak berada di Mekah? Kerana macam-macam soalan kau. Macam kau tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usaha belajar, ilmu dah belajar, minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini benar-benar menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya kongsikan. Ada yang belum hafal tu, bolehlah hafal. Moga-moga masuk. Tuan-puan, bercita-citalah kita untuk mendapatkan golongan tersebut. Nak masuk juga yang tu dalam 70,000 tu. Kalau kita dimasukkan dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ni ahli syurga, orang Islam ni semua ahli syurga, selagi dia tak keluarkan diri dia daripada Islam, insya-Allah dia ahli syurga. Memang itu dah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mubasyirat bil jannah, orang yang telah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala syurga. 10 orang disebut nama dia, Abdul Rahman ibn Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, sebut nama dia. Yang lain tu tak disebut nama, tapi dalam kelompok tu dia disebut secara umum je. Siapa dia? Muslim, mukmin, muslimin, muslimat tu semua ahli syurga. Mana bukti dia tu? Dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzi, mubasyirat tu maksudnya basyir, beri khabar gembira, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai Muhammad, beri khabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, iman dan beramal soleh, baginya syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kita ni semua ahli syurga, insya-Allah. Kita semua ahli syurga, kecuali mereka yang keluarkan dirinya daripada list ahli syurga. Kata Rasulullah, umat aku semua masuk syurga kecuali yang enggan masuk. Jadi betul lah, kita ni ahli syurga. Tapi kalau kita tak nak masuk syurga, cuma sekarang ni nak masuk syurga boleh, tapi kamu dihisap dulu oleh Allah. Bila dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teruk kita, teruk. Jadi nak masuk syurga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak buat? Tak boleh tidak, kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah kenal, maka engkau pupuk kenal ini, nanti akan berlaku dalam hati engkau cinta benar pada Allah Subhanahu. Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak merungut dah bila Allah Taala panggil. Isyak datang lagi, subuh datang lagi, malahnya. Tak merungut dah. Dia tengok, kan? Hati dah tak tu penat untuk tu, mata dah tak. Dia ikut perintah. Jadi rajanya, yang ini hatinya, dia akan tetap patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang pernah bercinta, tak ada orang bercinta yang nak jumpa pukul 3 pagi tak nak pergi jumpa kekasih dia pukul 3 pagi. Awet dia nak jumpa pukul 3 pagi. Dah senyum sangat kita. Bila nak jumpa, panggil je, di mana sahaja tempat dia akan pergi. Ni orang bercinta, dan dia sanggup buat apa sahaja. Lautan api sanggup kurenangi. Orang bercinta kan. Tapi tidak begitu kepada kita. Kita cinta pada Allah. Benar ke tidak kita ni cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenal pun belum. Kenal pun belum. Masih tu je. Tak puas hati je. Hujan tak puas hati. Panas tak puas hati. Apa pun tak puas hati kita ni. Macam mana nak kata cinta? Belum lagi cinta. Kenal pun tidak. Dapat cinta kena kenal dulu. Macam mana nak kenal kalau kita tidak belajar untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi apabila berlaku keadaan itu, maka amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal yang soleh dan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diterimalah semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, 177 yang menghalang cahaya sampai ke hati dan masuk ke dalam hati. Masalahnya ialah tadi
diri kita. Yang paling besar sekali halangannya ialah diri kita. Cahaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada dan sentiasa memancar. Yang menghalangnya, yang besarnya ialah diri kita sendiri. Dunia tu satu hal, syaitan tu satu hal, tapi yang paling besar sekali yang menghalang cahaya itu ialah diri kita yang ini tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. 177 cahaya yang sampai ke hati dan cahaya yang masuk ke dalam hati. Ada dua istilah. Satu yang cahaya yang sampai kepada hati dipanggil anwarul iman. Anwarul iman. Puan-puan boleh gariskan di bawah tu. Anwarun uzina laha fil wusul wa anwarun uzina laha fid dukhul. Anwar, ada cahaya yang hanya diizinkan Allah untuk sampai ke hati. Ada cahaya yang diizinkan Allah untuk sampai ke hati. Al-wusul itu namanya anwarul iman. Anwarul wusul, anwar dukhul yang masuk dalam hati disebut sebagai anwarul ihsan. Anwar al-ihsan. Anwar wusul ni apa? Bagi orang yang li ahli dalil wal burhan, pada ahli dalil dan burhan. Dalil, apa dalil dia? Nak buat ni apa dalil dia? Dalil, masih lagi melihat pada dalil. Lianna qulubahum lam tatafarraq minal aghyar, belum lagi kosong daripada sesuatu, masih lagi nampak sesuatu. Itu cahaya apa nama ni? Cahaya iman. Adapun cahaya ihsan, iaitu mereka yang telah berjaya mengeluarkan sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala daripada hatinya. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kamu tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Taala melihat kamu. Okay. Penjelasan ini bergantung kepada persediaan hati untuk menerimanya dan juga ketentuan Allah Ta'ala. Satu, hati dah bersih belum? Hati ni dia macam cermin. Kalau dia penuh dengan debu, maka ada cahaya pun dia tak akan sampai. Cahaya ni tetap ada, cuma hati kita tu dia gelap, penuh dengan debu. Jadi persediaan hati tu, cermin, cahaya ada, cermin cantik, maka akan pantullah cahaya tersebut sampai, dia disebut sampai ke dalam ke cermin tersebut. Dia bergantung kepada persediaan kita. Bersihkan hati daripada sesuatu yang lain, sesuatu yang menghalang. Bersihkanlah, bersihkan hati itu. Tiada yang lain. La ilaha illallah, proses bersih. Itu proses bersih. Dia panggil sebagai tariqah. Ulama kata ni tarikat. Apa ada disebut tak? Tak disebut pula. Nabi tak sebut pun. Ini jalan tu. Nabi suruh je, jadidu imanakum bi kasrati la ilaha illallah. Perbanyakkan iman, perbaharui iman kamu dengan membanyakkan baca la ilaha illallah. Jadi hati kita ni perlu dibersihkan dengan zikir yang banyak ni, supaya dia bersedia untuk menerima nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Persediaan hati untuk menerimanya dan juga ketentuan Allah Ta'ala. Ni sudah tentulah Allah Ta'ala nak pilih siapa yang nak diberikan, ya ke dia beri ya. Orang ni dapat, orang ni tak dapat. Siapa yang tu? Oh ni dah buat juga Ustaz, tapi tak dapat. Dia bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu doa kita tu penting. Minta bukan sekadar buat saja, tapi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita minta doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tu minta supaya hati ni sentiasa ingat Allah. Kita nak ingat Allah, tapi kalau kita tak dibantu untuk ingat, tak ingat. Dia kena minta bantuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Tuhanku, ingatkan aku untuk mengingatimu ya Allah. Ingatkan aku, ingatkan aku. Jadi setiap kita berdiri, kita duduk, kita berbaring, bila diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan datang. Biasa kita amal surah Yasin ni, setiap hari yang amal surah Yasin, kadang dilupakan oleh Allah. Sampai ke maghrib, hari ni belum baca Yasin.
dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk sampai lupa baca. Belum baca Yasin hari ni. Ya, siapa yang dah amal biasa, ataupun siapa yang biasa amal surah Waqiah, surah Al-Mulk, sekarang tak lupa kot. Lepas isyak je duduk baca. Hari ni dia sibuk sikit keluar, masa nak tidur, Allahu Akbar, belum baca lagi. Masa nak tidur baru diingatkan oleh Allah. Tengah baca-baca je tertidur terus. Baru tabarakallazi biyadi. Hilang. Esok pagi baru tu ada. Tengok, tak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak mampu kita buat. Jadi minta bantuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'inu wa la udwana illa 'alal zalimin amma ba'd. Tuan-puan, ada satu kitab yang bukan dia susun kaedah yang mudah untuk kita memahami proses untuk masuk. Sebelum kita baca kitab Darun Nafis tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat tu, belum baca pada tu baca kitab Muqaddimah Tauhid. Ni bagus, penyusunnya pun masih hidup, ayahnya pun masih hidup. Jadi dia susun anak beranak. Saya tengok kitab dia bagus, kitab tu. Untuk permulaan bagi mereka yang belum memahami apa yang diceritakan oleh Ibn Athaillah dalam kitab Hikam ni, sebab dia ni hanya ceritakan perjalanan. Dia punya proses tu berlaku daripada ilmu tauhid lagi, daripada ilmu tauhid. Kemudian baru pergi kepada kitab Darun Nafis,
Darul Nafis ni antara kitab yang jarang dibaca di masjid-masjid, di surau-surau. Kalau di pondok-pondok dulu dibaca lah. Antaranya ialah bila baca, bila orang tidak ada asas ilmu tauhid, akan jadi kontroversi pada kitab Darul Nafis ni. Darul Nafis, kitab ni nipis, ada terjemahan dalam tulisan Rumi pun dah ada. Ustaz Nurain yang dia kerjanya menterjemah kitab-kitab lama ni. Saya baru beli yang Melayu tu, tengok dia punya susunan alhamdulillah. Cuma ada beberapa terjemahan yang dia bila dia terjemahkan juga tu, dia jadi lari dia punya makna. Sepatutnya dia kekalkan dia punya itulah. Cuma bila dia terjemahkan daripada Arab ke Rumi, daripada Arab ke bahasa Melayu kita ni, dia berubah sikit dia punya makna. Kalau ada yang boleh mengajar tu alhamdulillah. Cuma saya cadangkan nanti ada satu kitab Muqaddimah tu bagus. Dia ada 3 jilid. Kitab tu menerangkan daripada ilmu tauhid sampai masuk kepada pintu ilmu tasawuf. Jadi itu bagus, sangat bagus kitab tu. Tengok kalau kita ada kesempatan, insya-Allah kita boleh buka kitab tu. Habis kitab kita ni, kita turun balik ke sana, ada tauhid, tapi tauhid dalam bentuk yang penerangan yang sangat bagus. Melalui sifat 20 juga, tapi dia punya susunan tu lagi memudahkan kita untuk masuk ke dalam ilmu tasawuf, insya-Allah. Saya nak habiskan yang bahagian ni. Penjelasan ini bergantung pada kesediaan hati untuk menerima dan juga ketentuan Allah Ta'ala. Satu, kesediaan kita untuk menerima. Yang kedua, ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia berkendakkan kepada doa kita yang bersungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendapatkan hati yang benar-benar hanya nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak ada satu zat pun yang mampu untuk mengubah apa yang sudah menjadi keputusannya. Dia ada tanda-tanda dia, hati yang bersedia untuk sampai pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Tanda pertama ialah at-tajafi andal ghurur. Dia jauh daripada negara yang menipu ni, negara-negara yang menipu di dunia. Dia jauh, orang bergaduh, tak apalah, awak ambil je lah, tak ada masalah, awak ambil. Tu orang yang lari daripada keduniaan. Susah apa ya tu. Hidup kita makan satu hari sepinggan je, makan sepinggan pun tak habis dah sekarang. Dulu sepinggan penuh nasi. Sekarang ni saya ingat kita makan gitu je. Tu je dapat. Rezeki kita banyak tu je, tapi kita bergaduh dia punya tu macam seolah-olah kita makan satu periuk besar. Gitu kan? Kita tu bukan. Orang yang begitu bukannya tanda orang itu kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu tandanya. Wal inabatu ila darul khulud, dia kembali kepada darul khulud, bersedia untuk menghadapi kematian, bersedia untuk menghadapi akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tanda hati tu dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti sudah masuk ke dalamnya cahaya iman, dah sampai cahaya iman. Dan bila masuk ke dalam cahaya tu, bila masuk ke dalam hatinya, maka dia akan benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dia la tarahu illa ma'a rabbih ghaiban an nafsihi. Dia hanya melihat, dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia ghaib daripada dirinya sendiri. Maknanya diri dia sendiri pun cukup tu, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah memadai baginya untuk kehidupannya, perjalanannya untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita tengok lagi pada minggu-minggu akan datang perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan lupa, kalau boleh nanti dapat doa tu, amalkan dia, minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikit je, pendek je. Nak apa? Malam ni kalau belum tidur, baca 30 kali. Ingat kan? 3 baris je. 3 baris buat 30 kali satu baris. 3 baris 90 kali. 90 kali tidur, ingatlah esok itu, insya-Allah kita akan ingat. Yang dah ingat, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.